Salam sejahtera, bertemu kembali dalam rentasan berita edisi 1243. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Siri memancung UMNO sudah bermula. Merak kembangkan ekor di hutan, tiada yang peduli. Berjuang untuk rakyat atau poket sendiri. Assalamualaikum dan salam bahagia. Akhirnya apa yang dikatakan sebagai rumus dan spekulasi kini menjadi kenyataan. Nama bekas Ahli Parlimen Ketere Tan Sri Anwar Musa dan bekas Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim tidak tersenarai dalam kalangan mereka yang akan bertarung pada pilihan raya umum ke-15. Mereka di antara 12 penyandang Ahli Parlimen Barisan Nasional yang dipancung pada pilihan raya umum kali ini. Cuma UMNO tidak berani pancung naib presidennya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau kekal akan mempertahankan kerusinya di Parlimen Berat. Tempat Anwar akan diambil alih Ketua Pergerakan Puteri UMNO Kelantan, Marzwani Ardila Arifin. Sementara itu, kerusi Parlimen Arau akan dipertahankan oleh Dato' Rozabil Abdul Rahman. Siapa Rozabil? Beliau ialah pengerusi eksekutif dan pengarah urusan Destiny Berhad. Tuan-tuan pernah dengar nama syarikat Destiny Berhad? Berdasarkan kenyataan media yang dikeluarkan Destiny Berhad dan Tabung Haji Heavy Engineering Berhad THHE pada 19 Januari 2017, mereka memperoleh kontrak bernilai 738.9 juta ringgit termasuk 6% GST bagi pembekalan, penghantaran, ujian dan pentauliahan 3 unit kapal peronda luar pesisir OPV untuk Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menerusi satu joint venture JV secara rundingan terus. Menurut kontrak, THHE memiliki 49% manakala Destiny 51%. Ingat lagi kenyataan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berhubung kontrak rundingan terus tersebut tidak berapa lama dahulu. Kata Dr. Mujahid, syarikat kerjasama yang dinamakan THHE Destiny itu perlu menyiapkan 3 kapal OPV berperingkat-peringkat sepanjang tahun 2020. 500 juta ringgit telah dibelanjakan tetapi hanya sebuah telah menjalani Harbour Acceptance Trials atau ujian penerimaan pelabuhan pada 10 Oktober lalu. Ia dijangka akan diserahkan kepada APMM pada awal tahun depan yang tinggal lebih sebulan sahaja lagi. Datuk Mujahid berkata ia bukan sahaja soal kelewatan menjangkaui had yang ditetapkan tetapi melibatkan unsur salah takbir peruntukan 738.9 juta ringgit duit negara. Beliau menegaskan kedua-dua Destiny Shipbuilding dan THHE menghadapi masalah keuangan dan kemungkinan akan dipaksa untuk gulung tikar atas beban hutang yang ditanggung mereka. Bagaimanapun, Destiny telah menarik diri daripada urusan pembinaan OPV. Akibatnya, THHE terpaksa membeli 51% kepentingan Destiny dalam JV tersebut. Untuk rekod, siasatan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC terhadap kelewatan perolehan OPV untuk APMM masih tergantung kerana Parlimen dibubarkan. Mengulas mengenai pencalonan Rozabil, Syahidan berkata, dia orang Pulau Pinang, dia mai jenguk-jenguk polis, saya lantik sebagai sekretari politik dan akhirnya saya tidak sangka dia melawan saya balik. Apa yang pasti, insya-Allah confirm saya akan bertanding, kata Ketua UMNO bahagian Arau itu di petik utusan online. Sementara itu, seorang tokoh korporat perbankan, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz sah akan bertanding di Kuala Selangor. Sebagai Menteri Keuangan Kerajaan BNPN, Tengku Zafrul dikritik kerana kegagalannya menangani masalah kejatuhan nilai ringgit negara ini. Hari ini nilai ringgit Malaysia ialah RM4.74 bagi setiap $1 Amerika. Dalam pada itu, nama penyandang kerusi Parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Noh Omar masih sama-sama tidak diketahui sama ada beliau akan bertanding atau tidak di kawasan berkenaan. Situasi ini sudah menimbulkan kegelisahan di kalangan penyokong beliau yang mengugut akan menurunkan bendera Barisan Nasional jika Noh tidak dicalonkan. Kalau Tan Sri tak naik, kami memang pindah. Memang bendera pun kami cabut. Macam mana? Apa kata kita?
Turut digugurkan ialah penyandang kerusi Parlimen Tenggara, Datuk Seri Adham Baba. Pengguguran beliau disifatkan sebagai satu silap langkah dan mungkin mencetuskan gelombang tsunami besar yang akan menenggelamkan UMNO BN. Justru itu Timbalan Pengarah Barisan Nasional Tenggara Nasaruddin Ahmad Mahu Adham terus dikekalkan. Kenapa beliau boleh menang waktu itu walaupun banyak isu dimainkan Pakatan Harapan? Semua ini kerana khidmat beliau kepada rakyat. Beliau merupakan pemimpin berwibawa. Katanya dalam sidang media Solidariti bersama Datuk Seri Dr. Adham Baba di Pejabat UMNO bahagian Tenggara, Lapor Malaysia Gazette. Mungkin Dr. Adham keliru antara Spanish fly dengan Spanish flu. Silap sebut ada 15 negeri di Malaysia dan 500 negara di dunia. Tetapi beliau tetap mempunyai ramai penyokong yang setia di Johor. Selain memancung bekas Menteri-Menteri Kabinet Ismail Sabri, Ahmad Zahid juga mengeluarkan Khairi Jamaluddin daripada kerusi selamatnya di Rembau untuk diturunkan ke kerusi sukar di Sungai Buloh. Demikian ops pembersihan Ahmad Zahid untuk membuang semua sakit-baki penyokong Ismail Sabri Yaakob. Tindakan beliau itu juga dilihat ada kaitan dengan pemilihan pucuk pimpinan UMNO yang dijangka akan diadakan selepas pilihan raya umum ini. Mengikut perlembagaan parti itu yang dipinda baru-baru ini, pencabar Presiden UMNO yang tiada kedudukan dalam Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri nilai pemberatnya akan jatuh. Hendak ke mana Ahmad Zahid membawa bahtera UMNO yang bocor di sana sini pada dan pasca pilihan raya umum ke-15. 2 hari lalu, bekas pemimpin PAS Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali secara terbuka meminta ahli-ahli parti itu serta orang Islam agar mengundi Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum kali ini. Dia membodek dengan berkata kononnya hanya BN yang mampu menghalang kemenangan Pakatan Harapan berbanding Perikatan Nasional PN yang menurutnya tidak mempunyai ahli yang ramai. Dikala PAS tidak bersedia untuk berpakat dengan UMNO sedangkan matlamat bersama PAS dan UMNO adalah menyekat kemenangan PH, maka orang Islam tidak ada pilihan kena undi BN pada PRU15 kali ini. Katanya ketika berucap di majlis bersama jentera BN Parlimen Kuala Nerus, Kuala Terengganu. Khairuddin sebelum ini dikenali antara yang menjadi tulang belakang mengusahakan kewujudan Muafakat Nasional MN dengan UMNO. Beliau mengumumkan keluar daripada PAS dipercayai susulan isu-isu berkaitan dengan usaha menyatukan UMNO dan PAS semula selepas parti itu menyertai PN. Beliau yang merupakan bekas setiausaha Majlis Syura Ulama PAS itu berkata cara untuk menghalang kemenangan PH pada PRU15 hanyalah dengan memberi sokongan kepada BN. Untuk halang PH menang hanya dengan undi BN. BN yang tak ada jentera dan ahli PAS sejuta orang tak mampu nak sekat kebaraan PH. Undi yang kita bagi kepada PAS dan PN hanya pecahkan undi. Orang-orang PAS kena undi BN kali ini. Pandangan saya, orang PAS kekal dengan PAS, jangan keluar parti. Tetapi beri undi kepada BN. Ahli-ahli PAS, pimpinan PAS kekalkan istiqamah dengan PAS, tapi PRU kali ini undi BN untuk halang mudarat PH, tegasnya. Susulan itu, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan membidas kenyataan beliau dengan mengatakan bahawa Khairuddin tidak layak menasihatkan ahli PAS kerana dia bukan lagi ahli dan kini sebagai orang asing. Nampaknya bodek dan kata-kata manis Khairuddin tidak cukup untuk membuatkan dirinya tersenarai sebagai calon Barisan Nasional BN di Parlimen Kuala Nerus. Tiada siapa yang pandang beliau. Sebaliknya, 2 nama yang disenaraikan oleh Jawatan Kuasa UMNO bahagian Kuala Nerus adalah Pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN Dr. Apli Yusof dan bekas Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Razif Abdul Rahman. Jurucakap UMNO bahagian Kuala Nerus berkata sebagai ahli baharu UMNO sudah tentunya tidak adil jika Muhammad Khairuddin dicalonkan mewakili BN untuk bertanding di kerusi yang disandangnya. Katanya jika Muhammad Khairuddin tersenarai sebagai calon, jentera pilihan raya parti akan menjalankan tugas dalam keadaan malap untuk berkempen. Kita di peringkat bahagian menyerahkan keputusan mengenai calon mewakili BN untuk bertanding di kerusi Parlimen Kuala Nerus kepada Majlis Kerja Tertinggi MKT dan Top 5. Setakat ini hanya Apli yang juga Ketua UMNO bahagian dan Ahmad Razif yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir tersenarai sebagai calon untuk bertanding di Parlimen Kuala Nerus. Katanya, mengulas desas-desus Muhammad Khairuddin tersenarai sebagai calon BN, jurucakap itu mengakui pembabitan penyandang kerusi Parlimen Kuala Nerus dalam beberapa program
program dianjurkan UMNO dan menghadiri mesyuarat Majlis Tertinggi MKT dianjurkan UMNO menjadi punca namanya dikaitkan. Katanya Muhammad Khairuddin hanya bertanggungjawab membantu BN memenangi kerusi termasuk diundang sebagai penceramah. Muhammad Khairuddin turut diundang membantu kempen di Parlimen Jerai Kedah bersama pengerusi UMNO Kedah Datuk Seri Jamil Khair Baharom. Katanya, jurucakap itu menambah Muhammad Khairuddin juga turut diundang untuk menyampaikan ceramah bagi membantu calon BN di beberapa negeri. Bekas ahli jawatan kuasa PAS pusat itu bersetuju untuk ke setiap pelusuk tanah air membantu calon BN. Katanya, terima kasih jurucakap UMNO kerana masih lagi menjaga air muka Khairuddin dengan justifikasi itu. Tetapi sayang sekali, rakyat sudah tahu apa yang akan terjadi kepada beliau. Semuanya sudah dapat dijangka. Siapa nak pandang Khairuddin? Ibarat merak yang merasakan dirinya cantik, mengembang ekor di dalam hutan, perasan megah. Namun tiada siapa yang ambil indah. Alahai abang atas kiri kasihan, berhempas pulas memuji dan menjulang BN, ke sana kemari melalak sampai keluar anak tekak. Tetapi akhirnya, begini diperlakukan. Nampaknya body abang tidak menjadi kali ini. Tak cukup ramuan agaknya. Jadi cuba lagi, 5 tahun akan datang. Selamat maju jaya. Kebanyakan pemimpin politik hari ini lebih memberi keutamaan kepada agenda kepentingan peribadi dan tidak berperanan sebagai pemimpin di landasan yang sebenar. Keadaan tersebut menyebabkan mereka tergelincir daripada perjuangan sebenar iaitu membela dan mengubah nasib rakyat seperti mana yang didendangkan. Sungguh terlalu sukar mencari pemimpin yang benar-benar mahu membela nasib rakyat, yang ada hanya mereka yang mencari kesempatan untuk diri mereka sendiri. Benarkah bekas pengerusi Amanah Kedah Datuk Fakhrul Razi Muhammad Zawawi sedia mempertimbangkan perawaan UMNO untuk menyertai parti itu selepas pilihan raya umum ke-15? Tetapi katanya setakat ini beliau masih menyokong Pakatan Harapan PH untuk memenangi pilihan raya dan membentuk kerajaan. Saya belum berhubung dengan mana-mana parti, cuma oleh kerana saya dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN hari ini, saya berjumpa dengan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN daripada PAS dan UMNO. Belum ada tawaran rasmi daripada UMNO. Datuk Osman Aziz pun tidak hubungi saya. Saya hanya mengetahui perkara ini menerusi berita yang saya baca secara dalam talian. Sekarang saya masih lagi ADUN bebas selepas dipecat dari amanah kemarin. Selepas PRU nanti baru saya akan fikir mengenainya. Ya, hati saya masih pada PH buat masa ini. Saya komited menyokong PH untuk menang PRU 15 dan membentuk kerajaan, katanya. Seperti dipetik. Media sebelum ini melaporkan UMNO Kedah mempelawa Fakhrul Razi menyertai parti itu kononnya demi meneruskan perjuangan dalam politik, dan Fakhrul Razi mempunyai banyak pengalaman dan antara pemimpin yang sudah lama berada dalam gelanggang politik bersama PAS sebelum menyertai amanah. Benar atau tidak, ia tetap menjadi persoalan apabila prinsip dan keteguhan jiwa seorang pejuang politik mula berubah warna dan corak. Semalam, kita menerima satu lagi berita yang lebih parah yang membuktikan dengan jelas bahawa ramai antara ahli politik yang sanggup menendang prinsip dan perjuangan demi kesenangan dunia, termasuk mereka yang kononnya bergelar ulama. Lanskap politik di Kelantan nampaknya semakin menarik menjelang hari penamaan calon apabila yang terkini dua penyandang ahli parlimen daripada PAS dikatakan tidak dicalonkan pada pilihan raya umum ke-15. Desas-desus mengatakan penyandang kerusi Parlimen Bacok Nik Muhammad Nik Abdul Aziz dan penyandang kerusi Parlimen Tumpat Datuk Cik Abdullah Maknawi dijangka bertanding mempertahankan kerusi masing-masing menggunakan tiket Barisan Nasional atau BN. Bagi Parlimen Tumpat, PAS dikatakan meletakkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad sebagai calon. Manakala di Parlimen Bacok pula, PAS dijangka meletakkan Dr. Wan Martina Wan Yusof sebagai calon di kerusi berkenaan. Spekulasi itu semakin kencang apabila Nik Muhammad Abduh kemarin memuat naik gambar bumi berwarna biru di Facebook sehingga mendapat reaksi balas warganet, terutamanya para walaun. Turut tersebar sejak pagi semalam poster ucapan tahniah kepada Cik Abdullah kerana terpilih sebagai calon BN di Parlimen Tumpat. Jika semua desas-desus ini benar, maka terang lagi kan bersuluh perjuangan yang kononnya dilaung-laungkan mereka bukan kerana Islam dan bukan kerana rakyat, tetapi lebih kepada kepentingan peribadi. Sanggup menjual prinsip dan maruah bukan setakat bersekongkol, malah kini menjadi calon kepada parti rasuah yang pernah dikafirkan mereka sebelum ini demi kelangsungan kerjaya politik yang tidak boleh dibawa mati. Prinsip dan maruah hilang entah ke mana asalkan dapat kuasa menjadi orang politik, ulama tai kucing. Sungguh, langkah Sheraton bukan lagi badi kepada ahli politik, malah kini menjadi saka yang dibawa ke sana kemari
demi kepentingan diri. Bak kata orang Kelantan, tak ada arah lah weh kucalana belakang dah. Tak tahu gimana perjuangan hak selama ni dok wah-wah, suk-suk. Dia hak buat lebih. Kita juga bodoh dok sokong demo. Benar, bangsa Melayu perlu diberi kesedaran dari sekarang sebelum dihancurkan oleh agenda politik parti-parti yang merugikan mereka. Justru, rakyat harus bangkit menolak pemimpin yang berkepentingan, sebaliknya digantikan dengan mereka yang telus dan ikhlas dalam perjuangan. Bukan tak ada, ramai yang masih ikhlas berjuang untuk rakyat. Untuk pilihan raya umum ke-15 ini, rakyat wajib menyelidik dan buat penelitian yang tepat sebelum memangkah individu tertentu menjadi wakil rakyat. Carilah yang boleh membela nasib dan masa depan negara. Bukan sekadar yang hanya tahu berkata-kata, tetapi memiliki muslihat di sebaliknya. Kepada semua ahli politik murahan, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.